Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pakatan Harapan dan Barisan Nasional menghadapi masalah di Kemaman. Calon mereka bagi pilihan raya kecil Parlimen Kemaman iaitu Jeneral Besara Tan Sri Raja Muhammad Afandi Raja Muhammad Noor tidak boleh diterima oleh grassroots. Terutama sekali, Raja Muhammad ni, dia bukan anak Kemaman. Dia orang Besut. Jadi di Terengganu ni, susah sikit. Kalau sekiranya orang Besut bertanding di Kemaman atau orang Kemaman bertanding di Kuala Terengganu atau orang Kuala Terengganu bertanding di Besut misalan, susah diterima oleh grassroots sebab sikap kedaerahan tinggi kalau di Terengganu ni. Lain daripada macam Selangor. Orang tak beranak Selangor pun boleh jadi Menteri Besar. But not in Terengganu. Even dulu semasa Nik Hassan Menteri Besar Terengganu, dia dikatakan dia bukan orang Terengganu, dia ni orang luar. Jadi tidak diterima oleh rakyat Terengganu dan banyak masalah. In fact, Nik Hassan ni clash dengan istana oleh kerana beberapa isu lah. Dan akhirnya terpaksa letak jawatan dan dihalau keluar dari Terengganu. So this is the problem with Terengganu. Ada misalnya seorang kawan saya tu, Dr. Zakaria. Dia orang Negeri Sembilan. So, tapi dia banyak berkhidmat untuk UMNO, bekerja untuk UMNO. Tapi, setiap kali recommend untuk Datuk, reject. Akhirnya, dia dah tua dah. Maknanya, tak berapa tahun sebelum dia meninggal, baru dia dapat Datukship. Tapi sebelum tu, tidak dipertimbangkan langsung kerana orang luar, orang Negeri Sembilan. Ini tabiat Terengganu lah. Saya duduk Terengganu 20 tahun ni, saya tahulah sikap mereka terhadap orang luar ni. A bit of a problem lah. Okay, Menteri Besar pun, Dr. Sam pun bukan orang Kemaman. Tapi advantage Dr. Sam tu, dia Menteri Besar. So, atas dia punya goodwill sebagai Menteri Besar ni, senang sikit orang Kemaman ni terima. Sebab walaupun dia bukan anak Kemaman, tapi sebagai Menteri Besar Terengganu, dia anggap sebagai masih orang Terengganu. But for our general ni lah, Raja Muhammad Afandi ni, dia tidak besar di Kemaman, dia maknanya tidak lahir di Kemaman, dia ni orang Besut. Dan memang orang Besut, orang Kemaman ni susah sikit sebab orang Kemaman ni, dia punya pemikiran ni lebih towards Pahang. Orang Besut ni, dia lebih towards Kelantan in fact. Sebab tu dulu, ialah kita selalu panggil Besut ni the Republic of Besut. Kita tak panggil Besut Terengganu, kita kata Republic of Besut. Dan the joke is, sekira Kelantan lawan Terengganu, bola, orang Besut cheer untuk Kelantan, dia tak cheer untuk Terengganu. Ini lain sikit lah sikap orang Besut ni. So there's one problem, bukan anak tempatan, not born and bred in Kemaman. And the other thing is, ini bukan calon pilihan UMNO Terengganu ataupun terutama sekali UMNO Kemaman. In fact, UMNO Terengganu ada pilihan calon lain. They got a different candidate lah untuk bertanding di PRK Parlimen Kemaman ni. Tapi dia tak boleh diterima oleh Mak Said. Mak Said bekas ni Menteri Besar dan juga UMNO Kemaman. He cannot accept the candidate. Dia reject. Bila dia reject candidate, so ada perbezaan lah, differences of opinion di antara UMNO Terengganu dan ni UMNO Kemaman. So akhirnya, oleh kerana dia orang tak boleh setuju tentang calon atau kandidat untuk PRK Kemaman ni, maka pusat terpaksa masuk campur. Jadi, General ni, ni Tan Sri Raja Muhammad is not the pilihan Terengganu ataupun pilihan UMNO Kemaman. Dia ni pilihan pusat, HQ punya pilihan. So he was sent there because
UMNO Terengganu, UMNO Kemaman cannot come to an agreement, tak boleh bersetuju atas calon. So HQ masuk campur, dia orang hantar ni our general untuk tu. Tapi the problem is general ni pun tak akan dapat sokongan not only dari orang Kemaman, tapi juga dari tentera. So they hope for undi tentera. Tapi tentera ni tak berapa juga, he's not popular lah dia di kalangan tentera. Dia ni pengerusi Lembaga Tabung Angkatan Tentera, LTAT. Tapi LTAT ni banyak kontroversi. LTAT ni menghadapi kerugian. In fact, kalau kita ambil 2018-2019 saja, dia punya kerugian about 1 billion. 1 billion losses. Dan juga isu LCS, Bausted. Bausted ni syarikat LTAT, dan skandal LCS ni yang sekarang ni akan meningkat kepada 12 billion. 12 billion skandal di dalam kontrak LCS ni. And it's owned by Bausted, which is anak syarikat LTAT. So macam-macam skandal. Ini apa The Edge Financial Report. Saya baca one paragraph aja. The Armed Forces Pension Fund, LTAT, had declared its lowest ever dividend of 2% for 2018 after its net profit was halved. Following an investigative audit, yang Anu aduk kata forensic audit tadi hari itulah. Following an investigative audit atau forensic audit that had revealed years of alleged mismanagement and irregularities. So maknanya tahun 2018 dia orang buat ini forensic audit ataupun investigative audit, dan didapati bertahun-tahun mismanagement and irregularities yang menyebabkan kerugian. Dan bagi 2018 dan 2019 dia punya total losses is about 1 billion. Dan tak masuk yang kerugian Bausted tentang projek, dan projek LCS tu, iaitu Bausted Naval Shipyard punya projek, which is owned by LTAT. Government terpaksa ambil alih dan bail out berbilion-bilion dan macam-macam skandal, termasuk corruption, rasuah, duit hilang, macam-macam lah. Duit hilang lah, ada kes yang bayar tanpa kerja dibuat. They paid for work which was never done. Ada yang kes juga yang bill 2 kali. Benda yang sama. Bill 2 kali, so bayar 2 kali untuk kerja yang sama, ataupun bayar tanpa apa-apa kerja. Macam-macam skandal lah ni. Bertahun-tahun dah it seems. Dan ialah general ni dia semenjak 2 tahun dulu dia pengerusi LTAT, dan sebelum tu of course dia ahli lembaga pengarah jugalah. So memang tentera ni not happy lah dengan cara dia punya pension fund ni lah, LTAT, lembaga tabung angkatan tentera, cara ditadbir, salah guna kuasa, rasuah, mismanagement dan macam-macam. Dan this general ni tidak popular lah di kalangan tentera ni, sebab nampaknya mereka ni tidak amanah dan mereka tidak menjaga kepentingan tentera ataupun askar yang pension. And so this is the calon which tidak akan mendapat sokongan dari tentera, walaupun dia ni general dan pengerusi LTAT. Tapi tentera is not happy lah with bukan saja dia lah, the entire board lah, termasuk dia sebagai chairman lah. Dan so this is the issue. Dia orang harap ni, Pakatan Harapan Barisan Nasional harap, dan at least postal vote ni, undi pos ni, mereka boleh dapat. But it might not be so lah. Mungkin undi pos ni tidak berpihak kepada Pakatan Barisan. Dan lokal ni, orang tempatan, tidak akan menyokong
calon yang mereka anggap ni bukan anak tempatan, orang luar. You hantar orang Besut bertanding dekat Kemaman. Baik you hantar orang Perak ke orang Selangor, tak beza lah. Either Perakian or Selangorian bertanding dan orang Besut bertanding, samalah susah diterima oleh lokal. So there's a big crisis di antara this Barisan Nasional Pakatan Harapan, isu tentang calon dan the acceptability level of the calon which is very low. Tapi walau bagaimanapun PAS pun akan menghadapi masalah oleh kerana ramai pengundi Kemaman yang daftar sebagai pengundi Kemaman yang last election dia orang mengundi dan memberi PAS majoriti yang tinggi, 27,000 majoriti. Mungkin mereka tak balik mengundi. First of all, they got political fatigue. Political fatigue ni orang dah letih politik lah. Semenjak setahun dulu, pilihan raya umum yang ke-15, berpolitik tak habis. Jadi orang pun letih. Jadi ramai pengundi Kemaman tak duduk Kemaman. Terutama sekali pengundi-pengundi Petronas yang dulu bekerja di Kemaman ataupun bekerja di di Kerteh. Dan sekarang ni tidak lagi duduk di Kerteh atau Kemaman dan mereka mungkin tak balik. They don't see any point lah. Dan also dia rasa, some of them lah rasa yang guarantee PAS boleh menang. Soalan dia majoriti tu dengan lebih tinggi ke, majoriti lebih rendah ke, lower majoriti. Orang PAS kata, orang PAS punya pendapat lah. Walau bagaimanapun, PAS akan menang. Kalau maknanya orang Kuala Lumpur, orang luar Kemaman tak balik mengundi pun masih akan menang. Cuma isu majoriti itu boleh kekalkan ataupun majoriti akan turun. But whatever it is, PAS menang. So attitude mereka tak mengundi pun tak apa, tak balik pun tak apa. Garanti PAS boleh menang. Saya rasa itu bahaya. Sebab kalau ramai berpendapat, tak balik pun tak apa, garanti PAS menang. And dia punya orang yang tak balik ni ramai. Maknanya majoriti PAS ni bukan saja bahaya akan turun, tapi mungkin PAS boleh kalah. Sebab UMNO dengan Pakatan desperate. Dia orang rasa susah nak menang kat Kemaman ni. Lebih lagi bila ada masalah calon lah, inilah itu. Dan orang Pakatan dan orang UMNO tak bekerjasama. Dan mereka expect sabotage. Akan berlaku sabotage sebab grup UMNO ni ataupun grup Mat Said ni not happy with the calon. So, dia orang akan menentukan, akan try untuk mengalahkan calon just to prove. Tu aku cakap dah. Aku kata dah calon ni tak boleh. Calon ni aku nak, engkau pula campur tangan dan now you see sudah kalah. So, they try, to make a point, dia orang mungkin akan sabotage general ni. So, UMNO mengetahui bahaya, mereka akan all out dan kerah orang dia untuk balik mengundi. So, kalau orang UMNO ni desperate ataupun Pakatan desperate dan mereka usaha untuk menentukan semua pengundi balik mengundi, PAS pula complacent, mereka maknanya overconfident dan dia rasa kalau tak mengundi pun tak apa, tak perlu balik, garanti boleh menang. Jangan terkejut kalau bukan saja PAS majority ni merosot teruk, tapi boleh kalah if the PAS people stay away and the UMNO people berusaha untuk keluar mengundi. That's very dangerous sebab benda ni sentimen tahun 2015 dan sentimen sekarang ni beza dalam setahun tu. So kita kena maknanya orang PAS lah atau orang Perikatan Nasional kena berusaha untuk semua orang keluar mengundi. Even one vote is very important. And jangan kita tidur, kita rasa confident, kita complacent, tengok-tengok hari mengundi besok, Pakatan Barisan menang. Baru tahu, baru terkejut. Sebab sekarang ni is very important untuk Pakatan dan Barisan, iaitu mereka perlu menang Kemaman. Sebab kalau tak menang Kemaman, bermaknanya PAS punya winning streak akan continue. Ini akan membuktikan yang PAS ataupun Perikatan Nasional masih kuat. They are strong.
Walaupun ada pilihan raya kecil, dia menang sekali lagi. So to prove that PAS ni dah ala menurun, ataupun Perikatan Nasional ni ala menurun, dia orang punya pengaruh dah mula merosot, they have to make sure maknanya Perikatan atau PAS kalah di Kemaman. Lebih-lebih lagi, bila calon yang dikalahkan oleh Pakatan Barisan ialah Menteri Besar Terengganu. Menteri Besar Terengganu considered the heavyweight. Kalau heavyweight ni kalah, they will say, there you are, PAS sudah mula merosot, rakyat sudah mula tolak. Menteri Besar pun tak boleh menang misalnya. So it's very important for a moral victory yang Dr. Sam kena dikalahkan just to prove that Pakatan is coming back up and Perikatan Nasional is going down. This is very important for the moral punya issue lah. So that yang saya dapat setakat ni. Tapi biasalah tiap-tiap pilihan raya, baik pilihan raya kecil ke ataupun pilihan raya umum dan sebagainya, akan ada berlaku orang tidak puas hati, sabotage dan macam-macam lagi. So apa yang PAS kena buat tu is to make sure that they take into consideration all these factors. And even di kalangan PAS pun, bukan semua 100% happy dengan Dr. Sam. Kita jangan anggap Dr. Sam ni, Menteri Besar ni, dapat sebulat suara atau 100% sokongan dari PAS Terengganu. Tak ada. Ada di kalangan PAS Terengganu pun berasa yang sepatutnya Dr. Sam ni tidak diberi satu term lagi sebagai Menteri Besar. Ada yang kata Dr. Sam ni dipilih sebagai Menteri Besar kerana dia ni rapat dengan Tok Guru Abdul Hadi Awang. Dia bekas steward politik Tok Guru Abdul Hadi Awang. Dan kalau Abdul Hadi Awang bukan Presiden PAS, maknanya Dr. Sam tidak akan jadi Menteri Besar Terengganu. So dia Menteri Besar Terengganu kerana Haji Hadi, bukan kerana PAS Terengganu ni sokong sebulat. So even within PAS pun adalah yang bukan 100% sebulat suara menyokong Dr. Sam. So they also, ini politik, baik UMNO ke, PAS ke, ataupun Perikatan ke, Barisan, it doesn't matter. Dalam politik dia mesti adalah territorial issue dan sebagainya. Dia akan berlaku any political party lah, baik PAS, baik UMNO, baik apa sekalipun. So those are the factors yang kita kena consider untuk nak menentukan yang PAS bukan saja menang pilihan raya kecil Kemaman akan datang ni, tetapi menang dengan satu majoriti yang boleh impresif, yang boleh memberi gambaran yang PAS ni masih kuat, masih mendapat sokongan rakyat. Dan bukan maknanya macam dia orang nak beri gambaran PAS ni atau Perikatan ni ala menurun, rakyat dah mula tak mau terima, dan Barisan Nasional ataupun Pakatan ni is coming back up with the people support. So that has to be, that perception has to be defeated dengan satu kemenangan besar bagi Perikatan ataupun PAS di dalam pilihan raya kecil Kemaman akan datang. Assalamualaikum. Salam sejahtera.